Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Zaki, nombor matrik 13 DKM 20F1126. Kumpulan saya akan membuat video berkaitan dengan e-folio berkatang. Nama ahli kumpulan iaitu nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Zaki, Muhammad Fahan Nazmi bin Zu Azman, Abdul Muiz Hafizi bin Abdul Wahab, Muhammad Zuhimi bin Muhammad Zaki. Okey, definisi berkatang. Katang atau dalam bahasa Arab disebut khitang ialah amalan memotong kulfah atau kulit yang menutupi khas yafah atau kepala zakar bagi lelaki dan memotong sedikit daging di bahagian farah bagi wanita. Itu adalah tanda-tanda orang yang sudah berkatang. Berkatang juga disebut sebagai bersunat dalam masyarakat Melayu. Kebiasaannya, katang ini dilakukan oleh doktor di klinik ataupun tukang katang tradisional yang digelar sebagai Tok Muding. Berkatang merupakan satu daripada prosedur pembedahan perubatan yang paling kerap dilakukan di dunia dengan kadar 25 kali perkatanan dilakukan setiap minit. Dalam satu dunia, kita boleh kira 25 kali dalam satu minit orang yang berkatang. Berkatang juga merupakan antara prosedur yang tertua dan yang paling mudah. Bukti yang menyatakan berkatang adalah antara prosedur yang tertua pernah dilakukan di dunia. Dapat dilihat pada ukiran yang dipahat pada dinding ketinggalan tamadun Mesir Purba dari Saqqara di Lower Egypt, Mesir. Dianggarkan lebih kurang 30% lelaki disunatkan di seluruh dunia. Angka ini adalah berdasarkan kepada analisis yang paling terperinci setakat ini dijalankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada tahun 2007 dan ini merupakan anggaran minimal orang yang berkatang. Sejarah berkatang. Majlis berkatang yang paling awal pernah direkodkan pada zaman Mesir Purba sekitar 1300 tahun sebelum Masihi. Menurut kajian, perintah berkatang ini dikeluarkan oleh Fir'aun ke-9 iaitu Amenhotep III Roman. Lukisan yang ditemui di dinding Temple of Khonspekhrop di Luxor, Mesir membuktikan amalan berkatang telah dilakukan sejak dahulu lagi. Seperti yang di dalam gambar ini, lukisan-lukisan yang telah dibuat yang ditemui di Temple Khonspekhrop di Luxor, Mesir. Amalan berkatang dilakukan di atas faktor ketaatan seorang hamba kepada Raja Fir'aun. Amalan berkatang ini terus diamalkan di Mesir Purba hinggalah ke zaman pemerintahan Iskandar Zulkarnain. Berkatang ini sehingga sekarang dilakukan lagi. Itu saja daripada saya, Muhammad Faiz bin Muhammad Zaki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhilmi bin Muhammad Zaki. Nombor pendaftaran 13 DKM 20F1029. Dan saya akan menyambung tentang khatam dalam Islam. Okey. Khatam ataupun khitam tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran. Berkhatam dilakukan berdasarkan hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu berlakulah khilaf dalam kalangan ulama yang membahaskan tentang hukum khitan ini. Sabda Nabi SAW yang bererti 5 perkara fitrah: berkhatam, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, memendekkan misai. Daripada riwayat Muslim. Daripada pandangan para ulama tentang sabda di atas terbahagi kepada 3 kumpulan. Hukum yang pertama adalah hukum sunat bagi lelaki dan wanita. Ini pandangan daripada Imam Malik dalam satu riwayat, Abu Hanafiyah dan sebahagian mazhab Syafi'i. Hukum yang kedua pula adalah wajib bagi lelaki dan wanita. Ini daripada fatwa mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama
dan Imam Suhnun, iaitu anak murid kepada Imam Malik. Yang ketiga pula adalah hukum wajib bagi lelaki dan hukum sunat bagi wanita. Okey, demikian sebahagian ulama Syafi'i dan mazhab Hambali. Okey, seterusnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menggesa berkhatan dilakukan dengan mengatakan bahawa solat dan haji seorang lelaki yang tidak bersunat tidak mempunyai nilai ataupun tidak sah solatnya. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala pula menyatakan bahawa seorang lelaki yang tidak bersunat tidak boleh membawa solat. Qadi Iyad merupakan seorang ulama Maliki yang terkemudian dari Murabitun mengatakan pula bahawa adalah makruh untuk imam yang tidak bersunat untuk memimpin solat. Jumhur ulama bersepakat mengatakan bahawa khatam bagi lelaki adalah wajib, dan jika rakyat lelaki satu negaranya semua tidak berkhatam, maka pemerintah perlu bertindak ke atas mereka. Kemudian saya serahkan kepada Farhan Nazmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Nazmi Mirza Azman. Nama metrik 13 DKM 20F1089. Berkhatan juga adalah salah satu kita menjaga kebersihan dengan memotong kulit yang berlebihan pada hujung zakar adalah tempat amat sesuai untuk pertumbuhan kuman kerana lembab dan bersifat menakung. Yang kedua, bahagian berkenaan menakung kotoran, saki, baki, air kencing dan menghasilkan longgokan putih yang berbau busuk dikenali sebagai smegma dan akan menjadi faktor penyebab jangkitan kuman pada zakar. Yang ketiga, jangkitan kuman itu akan menyebabkan individu berkenaan mengalami kesakitan, teruk dan sukar membuang air kecil. Dan yang terakhir, setiap kanak-kanak yang akan berkhatan diberikan ubat bius agar tidak merasa sakit sepanjang prosedur berkenaan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muiz Hafizi bin Abdul Wahab. Nama metrik saya 13 DKM 20F1053. Saya akan membentangkan tentang manfaat berkhatan dari sudut Islam dan sains. Berkhatan ini amat penting dalam aspek rohani dan jasmani, dan ia juga adalah tuntutan syariat Islam dan menjadi amalan Nabi terdahulu. Selain itu, mengutamakan kebersihan dan kesucian dan mengawal serta menstabilkan nafsu syahwat terutamanya bagi wanita, memberi keselesaan ketika bersetubuh, boleh mengelakkan jangkitan kuman yang menjadi punca kepada kanser zakar. Selain itu, kadar penyakit kelamin seperti sipilis adalah kurang dalam kalangan lelaki bagi yang berkhatan. Kesimpulan yang boleh diambil ialah amalan berkhatan sangatlah penting dan dianggap sebagai tuntutan agama yang tidak boleh dipandang ringan, kerana amalan berkhatan ini juga dapat menghindarkan individu dan masyarakat daripada risiko terkena penyakit seperti jangkitan kuman pada kulit serta terdedah dengan penyakit HIV. Amalan berkhatan juga merupakan budaya dan adat masyarakat Melayu yang patut disanjung kepada generasi akan datang. Itu saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.